satu wawancara secara virtual mengenai dengan sambutan Hari AIDS Sedunia tahun 2021 bersama dengan narasumber kita Yang Mulia Nurul Adilah binti Mahmud merupakan seorang pegawai pelajaran kesihatan dan juga Yang Mulia Muhammad Hazrin bin Daud merupakan naib yang di-Pertua Majlis AIDS Negara Brunei Darussalam. Jadi kita percaya mereka sudah pun berada di hujung talian ketika ini. Bagaimana kita sapa beliau terlebih dahulu, Muhammad? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. apa khabar tuan dan juga puan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, syukur. Baik, puan dan juga tuan, kita akan menyentuh sedikit sebanyak mengenai sambutan Hari AIDS Sedunia 2021 Masihi. Jadi mungkin terlebih dahulu kita serahkan bersama dengan pihak Puan Nurul Adilah untuk mengungsikan sedikit mukadimah bagi tajuk kita pada hari ini. Silakan. Okey, terima kasih. Seperti yang kita maklumi bersama, Hari AIDS Sedunia disambut pada setiap 1 Disember setiap tahun. Ianya bertujuan untuk meningkatkan kesedaran mengenai HIV/AIDS serta menunjukkan bahawa dunia bersepadu di dalam menangani wabak HIV yang telah melanda dunia semenjak 40 tahun kebelakangan. Hari ini merupakan salah satu daripada peluang yang jelas bagi pihak kerajaan dan semua pihak yang berkepentingan termasuk pihak swasta bukan kerajaan dan lain-lain untuk sama-sama meningkatkan kesedaran mengenai wabak ini dan menggalakkan kemajuan di dalam penjagaan dan rawatan HIV/AIDS di seluruh dunia. Pada tahun ini tema sambutan Hari AIDS Sedunia ialah hentikan ketidaksamaan, hentikan AIDS, hentikan wabak, and inequalities and AIDS and pandemic. Yang mana ianya menekankan keperluan untuk kita bekerjasama bagi sama-sama menamatkan ketidaksamaan, iaitu diberikan peluang untuk menjalani kehidupan normal seperti biasa tanpa adanya diskriminasi dari pelbagai sudut, kerana sikap inilah yang menyebabkan orang AIDS dan wabak lain ini lebih mencabar untuk ditangani. Itulah ya sedikit sebanyak yang dikongsikan mengenai Hari AIDS Sedunia. Tapi kalau kita ni menyentuh mengenai AIDS ni puan, selalunya ianya dikaitkan ya dengan HIV. Jadi mungkin puan boleh menerangkan sedikit sebanyak perbezaan antara AIDS dan HIV. Adakah kedua ini sama ataupun sebaliknya? Bagaimana? Okey, untuk makluman bersama juga, AIDS ini adalah singkatan untuk Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ianya muncul apabila sistem imun ataupun ketahanan tubuh badan kita ni tidak berfungsi lagi secara sepatutnya dan lebih mudah untuk menjangkiti penyakit-penyakit lain dan juga kanser. Ianya boleh mengambil masa dalam 5 ke 10 tahun sebelum seseorang yang dijangkiti HIV mendapat AIDS, tetapi kadang-kalanya lebih cepat daripada itu. Kalau HIV ni ianya singkatan untuk Human Immunodeficiency Virus, iaitu virus yang menyebabkan AIDS. Apabila dijangkiti virus ini, virus HIV menyerang sistem imun, menyerang sistem imun ketahanan tubuh kita ni dan menyebabkan kerosakan pada sistem ketahanan badan dan kemampuan untuk melawan penyakit dan jangkitan lain. Jangkitan HIV ni, as kita mention tadi, apa perbezaannya? Jangkitan HIV tidak semestinya bermakna seseorang itu mengidap AIDS. Walau bagaimanapun, kalau tidak diberikan rawatan, sudah tentunya pesakit akan mengidap AIDS. Di sebaliknya, setiap pesakit AIDS memangnya telah dijangkiti virus HIV. So perbezaannya, HIV is not equal to AIDS kalau ia diberi rawatan. Kalau ia diberi rawatan, berkah ia akan menuju kepada AIDS lah. Jadi selalunya AIDS ini adalah tahap terakhir bagi HIV ni ya puan, betul? Yes, just because kerana sistem imun itu dia lagi berfungsi secara sepatutnya lah. Itu tahap terakhirnya lah. Tapi ia mengambil masa 5 ke 10 tahun. Baik, Alhamdulillah bersama kita pada pagi ini juga yang mana dalam sama-sama untuk mempertingkatkan lagi usaha dalam menyebarluaskan maklumat kesihatan mengenai HIV juga AIDS ini, ada juga mengadakan kempen-kempen kesedaran dan ini difahamkan daripada pihak Kementerian Kesihatan bekerjasama dengan Persatuan Majlis AIDS Brunei. Jadi bersama kita Alhamdulillah iaitu Yang Mulia Awang Hazrin bin Daud, Timbalan Yang di-Pertua Majlis AIDS Brunei Darussalam. Tuan, mungkin dapat
Tuan terangkan lebih lanjut akan persatuan ini, bagaimana ianya ditubuhkan, bila dan objektif penubuhan berkenaan. Tuan, silakan. Okey, terima kasih Muammar dan Nadira. Alhamdulillah Majlis Ais Negara Brunei Darussalam telah ditubuhkan pada tahun 2000 dan mempunyai lebih kurang 100 orang ahli yang aktif pada satu-satu masa. Dan ianya adalah sebuah badan bukan kerajaan dan ianya adalah NGO, dan ahlinya juga terdiri daripada sukarelawan yang terdiri daripada berbagai pihak, iaitu agensi kerajaan yang berminat di dalam kerja-kerja sukarelawan, terutamanya dalam bidang HIV dan AIDS ini. Dan kita juga bekerjasama dengan daripada banyak pihak seperti Kementerian Kesihatan sendiri dan juga Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan juga Kementerian Pendidikan. Dan misi ataupun objektif penubuhan Majlis Ais Negara Brunei Darussalam sendiri ialah untuk mensasarkan dan memperkasa masyarakat di negara Brunei Darussalam untuk mengetahui sekurang-kurangnya pengetahuan mengenai dengan HIV dan AIDS ini melalui pendidikan dan advokasi seperti latihan, kursus, bengkel dan konsultasi dan sebagainya. Ya. Baik, alhamdulillah. Itu antara pengongsian bersama ya. Dan untuk seterusnya mungkin dapat juga tanyakan ya Nadira. Ya, dan tentunya akan ada aktiviti-aktiviti ya yang diungkayahkan. Jadi di sini kami ingin mengetahui apakah aktiviti-aktiviti yang telah diungkayahkan dan apakah aktiviti-aktiviti akan dijalankan pula untuk sepanjang tahun ini. Alhamdulillah pada tahun ini seperti mana yang pada tahun-tahun lepas, tahun-tahun kebelakangan, walaupun kita ni hari memperingati AIDS sedunia ni cuma disambut ataupun bukannya disambut untuk memperingati sehari sahaja, tapi program kesedaran HIV dan AIDS ni diadakan sepanjang tahun. Ini seperti mana yang saya katakan dengan kerjasama pelbagai pihak. Di antara program yang telah dijalankan ialah salah satunya program kesedaran HIV dan AIDS ataupun HAPPY, iaitu HIV AIDS Awareness Program for Peer and Youth. Itu adalah untuk rakan-rakan sebaya yang kami adakan di kebanyakannya di institusi-institusi pendidikan dan juga persatuan-persatuan. Semua ini adalah penting untuk kita ni mempunyai tahap pengetahuan yang baik dan sikap bertanggungjawab yang dapat mengelakkan seseorang itu daripada dijangkiti, dan jika orang itu hidup dengan HIV, jadinya diorang ini boleh membezakan perkara-perkara yang boleh dilakukan dengan kehidupan mereka. Dan juga pada tahun lepas sendiri, pada bulan Disember, Majlis Ais Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan juga telah mengadakan program ataupun satu projek, iaitu projek saringan HIV, iaitu membuat blood test ataupun saringan darah secara percuma. Ianya telah diadakan di seluruh negara, iaitu melalui klinik-klinik kesihatan swasta dan juga kerajaan yang telah mengambil masa sebulan itu untuk orang ramai atau orang-orang yang merasakan diorang atau berisiko, dan membuat ujian saringan di tempat-tempat yang telah ditetapkan. Ya. Baik, bersyukur juga kita ni kepada individu-individu ataupun perkumpulan-perkumpulan ini, malah juga persatuan dalam usaha dalam sama-sama kita memberikan kesedaran kepada orang ramai. Pentingnya untuk kita ni ketahui mengenai maklumat kesihatan HIV dan AIDS dan malah juga penyakit-penyakit yang tidak berjangkit lainnya. Baik, untuk seterusnya telah pun dikongsikan oleh Tuan mengenai usaha dan juga aktiviti kesedaran tersebut. Jadi mungkin juga dapat Tuan kongsikan setakat ini mengenai pencapaian yang telah dicapai melalui persatuan Tuan.
Alhamdulillah, mengenai dengan pencapaian Majlis X Negara Brunei Darussalam sejak ianya ditubuhkan, uh, banyak pencapaian yang telah di antaranya ialah Commonwealth Youth Silver Award pada tahun 2006 dan 2007, 2008 dan seterusnya. Penasihat sendiri, penasihat Majlis X Negara Brunei Darussalam sendiri telah menerima anugerah pemimpin belia pada tahun 2007 bersempena dengan Hari Belia Kebangsaan. Dan seterusnya pada tahun 2008 kita telah memenangi anugerah perak dalam projek Happy yang saya sebutkan tadi. Dan seterusnya ASEAN Youth Award pada tahun 2009 bersempena dengan ASEAN Youth Meeting di Myanmar. Kemudian anugerah belia pada tahun 2010 yang dianugerahkan kepada Yang Berhormat Yang di-Pertua Majlis X Negara Brunei Darussalam, Awang Iswandi bin Ahmad. Dan seterusnya ASEAN Award pada tahun 2011 dan seterusnya pada 2013. Alhamdulillah, Majlis X Negara Brunei Darussalam telah dianugerahkan sebagai Anugerah Persatuan Belia bersempena dengan Hari Belia Kebangsaan. Dan alhamdulillah juga pada tahun ini Majlis X Negara Brunei Darussalam telah dianugerahkan lagi dengan Anugerah Projek Belia bersempena dengan Hari Belia 2021. Luar biasa sekali ya pencapaian yang telah dicapai sejak penubuhan organisasi ini. Jadi mungkin soalan ini seterusnya dapat ditujukan pada Puan Adila. Selalunya Puan, kalau bagi pesakit-pesakit HIV ataupun AIDS ini, tentunya ada stigma ataupun persepsi negatif terhadap mereka. Kalau bagi Puan sendiri bagaimana? Dan ingin juga diketahui ni ya Puan, bagaimana organisasi ini ataupun pertubuhan ini dapat mengubah mindset tersebut? Silakan. Okey, mereka yang dijangkiti HIV ini terdedah kepada banyak stigma dan diskriminasi daripada pihak awam. Kebanyakan stigma dan diskriminasi ini berasaskan salah tanggapan orang ramai melalui cara jangkitannya tu. Selalunya orang memikirkan it's through sex saja kan. Akan tetapi ianya kita perlu mengingati supaya tidak menjauhi dan mengasingkan mereka ini, mereka yang dijangkit HIV ni. Di sini ingin saya ulangi, HIV boleh dijangkiti melalui berbagai cara seperti pemindahan darah yang tercemar, berkongsi jarum suntikan dan daripada ibu ke anak damit semasa mengandung, melahirkan dan menyusui. So ianya amat penting supaya mereka ini diberikan sokongan yang berpatutan dan tidak diasingkan. Dalam usaha menangani isu ini dari segi dari Kementerian Kesihatan dan juga Persatuan Lania, kan MOH sering bekerjasama dengan Majlis X Negara Brunei Darussalam, iaitu untuk mengubah mindset dan tanggapan orang ramai ini. Pihak kami telah pun berusaha meningkatkan lagi penyebaran maklumat-maklumat yang berkaitan dengan HIV/AIDS ini melalui ceramah, jarawara, kursus, bengkel, forum, sesi soal jawab, media massa dan juga perkhidmatan kaunseling ataupun khidmat profesional lah, macam tu. Jadi memang tentunya diperlukannya segala jarawara, bengkel untuk kita ni meningkatkan kesedaran. Betul. Agar kita ni tidak menyisihkan pesakit-pesakit yang menghidapi HIV atau AIDS ini, malahan mereka memerlukan sokongan secara moral ni ya. Mungkin untuk soalan seterusnya Muammar dapat bertanyakan. Mungkin juga Puan dapat kongsikan sebagai nasihat daripada pihak Puan, bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai pencegahan awal dari dijangkiti penyakit AIDS ini. Okey, di negara Brunei Darussalam kebanyakannya jangkitan berlaku melalui hubungan kelamin. Oleh itu adalah disarankan terutama sekali kepada belia remaja kita ni untuk mengetahui fakta-fakta mengenai jangkitan HIV ni, macam mana yang dijangkiti, apa faktornya. So to get it right, the fakta itulah. And then juga mengenal pasti tingkah laku yang berisiko yang boleh memudaratkan kesihatan diri dan mereka yang tersayang. Apa-apa saja kelakuan ataupun aktiviti atau
kita kenal pasti jua, and then kalau boleh elakkan diri daripada terjebak dalam aktiviti yang berkaitan dengan hubungan seksual seperti melakukan seks rambang atau seks yang tidak selamat. Selain itu juga elakkan daripada pengambilan dana, dan bagi mereka yang sudah berumah tangga, setialah kepada pasangan bis kita. Ya. Itu antara pengurusan bersama, nasihat kepada kita ni semua ya. Jadi kepada bis kita, patuhilah jua apapun jua yang kita ni, malah jua di dalam agama Islam juga itu adalah antara yang terbaik, peraturan terbaik untuk sama-sama kita patuhi. Baik, kalau dilihat juga kepada tuan ya, kalau dilihat kepada belia-belia kita ni, ini banyak yang suka membuang masa dengan melepak atau membuat sesuatu yang kurang menyumbang kepada masyarakat tuan. Jadi bagaimana saranan daripada pihak BIS kita kepada belia-belia yang mendengarkan ataupun menonton sampai pagi untuk hari ini? Mungkin ada kata-kata terbaik daripada pihak tuan. Silakan. Alhamdulillah. Kalau kita ni melihat belia-belia kita ni pada masa ni, kalau pada masa pandemik kan ya, kita ni melihat banyak belia-belia kita ni telah menyumbang kepada dengan mengikuti sukarelawan belia dengan membantu pihak kerajaan menangani bersama-sama menangani pandemik COVID-19 ni. Dan kalau kita ni lihat juga sebelum-sebelum itu ada sebahagiannya belia-belia kita ni masih mencari-cari apa kan diorang buat ni, terutamanya saat ni start sudah cuti walaupun kita ni berada di rumah. Dan kalau kita ni melihat juga dari satu sudut, belia-belia kita ni ada juga yang kurang mengikuti persatuan-persatuan belia. Kalau kita ni di kampung-kampung, kita ni ada boleh mengikuti belia masjid, persatuan-persatuan. Ini semestinya persatuan-persatuan yang yang kita ni lihat macam banyak kita ni cuba dengan secara sekecil-kecilnya dulu. Seperti saya katakan tadi, belia masjid ataupun majlis perundingan kampung. Misalnya di sekolah-sekolah juga mempunyai kelab-kelab. Kita ni buat sesuatu yang memberi hikmat kepada masyarakat. Itu yang lebih penting. Tidak semestinya kalau kita ni melihat persatuan-persatuan kita ni melihat persatuan beruniform juga ada. Dan kalau kita ni Indah juga akan dapat mengikuti, sekurang-kurangnya kita ni menolong, membantu dengan menyumbangkan sesuatu yang berfaedah dan menyumbang kepada masyarakat. Itu yang lebih baik daripada kita ni membuang masa ataupun berjalan-jalan Indah tanpa ke sana kemari. Lebih baik kita ni membuat sesuatu yang lebih menguntungkan diri kita ni dan menambah pengetahuan kita ni. Ya. Saya suka sangat dengan perkongsian tuan sebentar tadi. Tentunya kita ni sebagai belia kadang masih mencari-cari aktiviti yang ingin dilakukan di masa lapang. Tapi di antara salah satu inisiatif yang dapat dilakukan oleh orang sekeliling jua adalah dengan memberikan pendedahan tentang aktiviti-aktiviti tersebut. Mungkin sebahagian belia tidak mengetahui tentang kewujudan beberapa persatuan ataupun NGO yang tentunya dapat memberikan kebaikan dan manfaat kepada diri mereka sendiri ya. Baiklah. Jadi untuk seterusnya, sebelum kita ni mengakhiri pertemuan kita ni di hari ini, ingin sekali bertanyakan Puan Adila, kalau sekiranya ada apa-apa harapan untuk bersempena dengan sambutan Hari AIDS Sedunia tahun 2021 ini, mungkin boleh dikongsikan? Okey, harapan daripada pihak Kementerian Kesihatan ialah agar masyarakat kita ni lebih peka dengan keadaan sekeliling, jangan diskriminasi mereka yang dijangkiti ni, because we don't know what happened in their life, itulah apa struggle dorang, apa kalau boleh bagi moral support to them and also kalau boleh tu belia remaja, not only specifically remaja, anyone, kalau boleh jauhi tingkah laku yang berisiko, kalau boleh sumbangkan tenaga arah
aktiviti kemasyarakatan yang dapat membantu mereka dalam masa yang lapang atau rather than melakukan perkara-perkara yang memudaratkan diri sendirilah. So besar harapan kami ni yang supaya masyarakat kita ni di negara kita ni mengelak daripada dijangkiti penyakit HIV/AIDS ni. Alhamdulillah, itulah ya sedikit sebanyak yang dikongsikan dan diharapnya apapun perkongsian yang kita ni dikongsikan hari ini dapat menjadi satu ilmu yang bermanfaat dan dapat meningkatkan kesedaran ya bagi masyarakat awam khususnya. Baiklah, insya-Allah di lain kesempatan kita akan bersua lagi ya, harapnya dengan bahan pengisian yang lainnya pula. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.